Siapakah dia hamba raja? Baik itu kadang kita berdesing telinga kalau ada orang dia bangga dia jadi hamba raja. Awak kerja protokol, bukan hamba raja. Hamba raja ni istilah hina. Dia kau beginilah gaya ustaz, kerja istana ke kerja apa, tuanku berangkat ke mana, memanglah jadi hamba raja. Tak betul. Ayat awak tak betul. Hamba raja ni lain. Hamba raja ini dikenali sebagai budak raja atau digelarkan biduanda. Asalnya adalah hamba raja ni orang yang menderhaka ataupun dia melakukan macam-macam kesalahan jenayah, ditangkap oleh pihak Temenggung, tapi akhirnya diampunkan oleh raja. Jadi biasanya hamba raja ni terdiri daripada tawanan perang ataupun banduan. Hamba raja ni keturunannya akan jadi hamba raja juga secara turun-temurun. Namun taraf hamba raja dia tinggi sikit daripada hamba-hamba yang grade lain. Dia kita sekarang hamba cara grade lah, 41, 44, 48, 52. Hamba juga tu, hamba bergrade dia panggil. Jadi hamba raja tinggi sikit, mungkin jusa ke atas. Yang lain ni 54 ke bawah. Dia tinggi sikit. Dan mereka ini mendapat perlindungan istimewa daripada pemerintah dan akan dibebaskan dengan keampunan dan keizinan raja. Jadi hamba pertama hamba raja. Jangan guna istilah ni kalau tuan-tuan tak pernah buat jenayah. Untuk orang pernah buat jenayah saja. Kalau setakat kerja protokol tu bukan hamba raja. Itu memang kerja kita menyiapkan persiapan apa semua. Yang kedua, hamba berhutang. Hamba berhutang ini orang biasa yang menjadi hamba kerana gagal membayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan, ataupun orang yang melakukan kesalahan berjaya ditangkap tapi tak dapat nak pulangkan balik barang yang dia curi atau tak mampu nak membayar denda. Itu dia panggil hamba berhutang. Dan dia bagi kepada beberapa kategori. Orang berhutang ini untuk orang yang terikat dengan hutang yang akan dibebaskan bila hutang selesai. Yang kedua ada anak emas. Anak emas ni orang yang menjadi hamba melalui perkahwinan. Yang ketiga hamba waris. Anak isteri hamba yang berhutang. Dan yang keempat hamba bayar. Hamba bayar ni abdi yang diserah oleh tuannya kepada orang lain untuk nak membayar hutang tuan dia. Hamba, isteri dan anak-anak dia akan tinggal bersama dengan pemiutang sampailah hutang dia selesai ataupun sehingga dia tamat tempoh berkhidmat seperti yang telah dipersetujui dalam surat. Tarafnya sebagai hamba akan lupus kalau hutang itu selesai dibayar. Dan mereka akan wajib duduk dengan pemiutang itu, kerjalah, cocok tanam, melombong, buat kerja-kerja rumah. Dan dia boleh dijual oleh tuannya bila-bila masa. Itu hamba berhutang. Yang ketiga hamba biasa. Hamba biasa ni golongan orang suruhan khas atau daripada keturunan hamba. Biasanya didapat melalui pembelian atau apabila berlakunya pertukaran master dia, tuan dia. Dan dia menjadi hak tuannya seumur hidup. Dan ada 3 jenis hamba biasa. Pertama hamba abdi, hamba dibeli, biduanda. Hamba abdi ni dia buat kerja berat. Hamba yang beli biasa. Kalau hamba biduanda orang suruhan yang dimiliki oleh raja. Hamba abdi ni pula kita bagi pada 6 kategori. Pertama hamba tawanan, ni tawanan perang. Hamba diranggah. Hamba diranggah ni orang bukan Islam yang dicolek dan dijual oleh para peniaga hamba abdi. Yang ketiga hamba habsyi, ni import daripada Afrika. Yang keempat hamba hulun, pesalah yang menyerah diri pada pemerintah. Yang kelima hamba serah, orang yang menyerah diri menjadi hamba sebab hidup susah, pekerjaan tak ada. Dan yang keenam anak keluarga hamba, maknanya isteri dan anak-anak kepada hamba abdi. Benda ni dulu wujud, sekarang dah tak ada. Kenapa tak ada? Islam mengubah. Ni bagus Islam, merdekakan.
Tapi mungkin kulit dah tak hamba, jiwa hamba lagi lah. Dia keturunan macam mana? Jiwa hamba tu ada, so buat kerja tak buat-buat, rupa keturunan hamba dulu. Jadi pegawai tapi hati hamba memang habis lah. Penat bos dapat nak bos begini. Dia tak kerti buat kerja melainkan disuruh, rupa jiwa hamba. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazari rahimahullah, dulu kalau zaman dulu lah, asal usul hamba ni pertama kerana al-harb, kerana peperangan. Jadi kumpulan yang kalah, maka termasuklah isteri dan anak-anaknya akan jadi hamba. Yang kedua, hamba berlaku kerana al-faqru, kerana kefakiran. Orang dulu dia jual diri ataupun anak-anak dia kerana terlalu miskin. Macam kita yang selalu tengok P.Ramlee, tuan-tuan jangan gelak P.Ramlee di dalam kaji lah. Lepas itu banyak cerita P.Ramlee, cerita jual orang. Bukan dia pedaah, cerita benar. Cerita benar. Contoh cerita apa cerita P.Ramlee jual orang? 3 Abdul jual orang. Ingat lagi babak yang dia goyang loceng, teng 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 teng. Mula-mula Sadiq Segaraga dengan Kasim Patalon. Kasim Patalon 20% peguam dia tu. Peguam masalah betul sekarang. Peguam 20%. Dia jual Wahab dengan Wahib sekali. Jadi Hussein Lempoyang Sauraga Unta, dia beli 2,000 pound, tapi jadi tukang urut. Kemudian Abdul Wahub, dia jual Sadiq dan Kasim sekali dengan Hamidah dan Rapidah. Kemudian Abdul Wahub, P.Ramlee, dia beli pula dia beli sekali dengan Hussein harga 4,000 pound. Jadi ketika itu Hussein Lempoyang beli, dia jual 4,000 pound tu. Wow, dia punya wow. Meniaga orang lebih baik dari meniaga unta, dia katakan. Memang itu sistem perhambaan dulu, bukan rekaan. Termasuklah cerita Alibaba Bujang Lapuk. Marjinah dibeli oleh Kasim Baba, harganya 1,001 dirham. Dia tanya tak ada diskaun, tak ada, nipu jual. Sekali Sarimah pusing belakang, ada gantung 25% diskaun. Main di P.Ramlee belakang Sarimah, dapatlah diskaun 25%. Rupanya benda itu walaupun hanyalah babak lucu, tapi itu yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Termasuk yang ketiga, kata ulama, kita boleh terjadi hamba abdi ni kerana rompakan dan pelanunan. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya kira kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak, untuk kita sambung lagi tentang jiwa merdeka ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung perbahasan kita tentang merdekakah kita. Alhamdulillah, kita hari ini merdeka dari segi fizikal, tapi belum tentu merdeka dari segi jiwa. Namun Islam telah berjaya membebaskan manusia daripada menjadi jiwa hamba, iaitu hamba kepada manusia, menjadi seorang yang hamba, tapi hamba kepada Allah. Sistem perhambaan dalam konteks budaya Melayu itu dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi. Tapi jiwa hamba tu ada lagi lah. Jiwa hamba tu masih lagi ada. Jadi ini yang pertama, kita belum merdeka kalau masih memiliki jiwa hamba. Yang kedua, merdeka itu apabila kita berjaya mengisi kemerdekaan itu dengan pengisian yang digarisbawahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita telah merdeka, pengisiannya tidak bertepatan lagi dengan kehendak agama. Apa maksudnya? Dalam Quran ada satu ayat, surah Al-Hajj ayat 41. Allah Ta'ala memberikan pendetailan apa bentuk pengisian yang perlu ada bagi satu bangsa yang telah merdeka. Jelas dalam Quran. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atauz zakah
wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar wallahu 'aqibatul umur. Yaitu mereka yang telah kami berikan kekuasaan memerintah di bumi. Mereka itu mendirikan sembahyang, mereka membayar zakat, mereka menyuruh yang baik dan melarang dari kejahatan. Dan ingatlah Allah jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Yang kita garis bawahkan perkataan makkannahum fil ard. Kalimat makkannahum itu kata ulama tafsir yang diberi maksud kami teguhkan kedudukan mereka, itu bererti bentuk kemerdekaan dari penjajahan.